Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti saya tanyakan pada Redwin sebelum siaran ini tadi, kalau tak ada aplikasi navigasi Waze dan sebagainya, macam mana kita sampai ke destinasi tertentu? Kemahiran ini yang barangkali kadang-kadang kita sendiri terlepas pandang dipertajamkan lagi melalui satu acara, iaitu Kejohanan Malaysian Polytechnic International Orienteering Championship 2019 bukan saja memerlukan ketajaman akal, kecergasan tubuh badan dan juga kepantasan dari segi pergerakan. Bersama kami di studio pagi ini, walaupun masih sibuk dengan persiapan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di studio. Tuan Haji Wan Zulkifli Wan Zakaria yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar, dan juga Teknologis Muhammad Syafari Mat Ishak, Pengarah Program MPIOC 19. Setakat ini negara kontingen ataupun wakil dari negara luar telah pun memberikan mendaftar, dah confirm registration mereka. Ini bukan saja melibatkan peserta Malaysia, ini sebenarnya acara bertaraf antarabangsa, Tuan Haji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terlebih dahulu terima kasih kepada RTM kerana beri slot kepada kita untuk memkongsikan MPIOC. Untuk makluman juga, pada tahun ini MPIOC atau Malaysian Polytechnic International Orienteering Championship diadakan pada awal Oktober nanti, iaitu 4 hingga 6 Oktober, di mana akan berlaku di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, atau lebih dikenali Polisas di Kuantan Pahang. Di mana kali ini penganjuran kali kedua lah, dan dijangka akan beberapa negara daripada luar negara yang dah bersetuju untuk komit, dan kita jangkakan ada lagi beberapa negara akan komit lah, insyaAllah. Dan untuk makluman juga, di mana penganjuran ini melibatkan beberapa agensi luar lah, di mana kerjasama dengan Majlis Sukan Politeknik Malaysia atau ringkasnya Majlis Sukan MSP, Magnet Age Orienteering Sport Club itu di Malaysia punya, dan International Orienteering Federation IOF. So apa yang berlaku formatnya adalah mengikut IOF lah. Dan kita jangkakan ada lagi beberapa negara akan respon untuk komitmen kita. Mekanisme program itu sebenarnya bagaimana? Apa yang peserta perlu lakukan dan apa kelengkapan yang mereka ada untuk memenuhi cabaran yang diberikan? Okey, untuk orienteering ni, sebab orienteering ni walaupun dia bukanlah nak kata terkini lah, bukanlah yang baru. Maksudnya kita dah pernah anjurkan dulu 2008. Cuma sekarang ni makin makin berkembang lah orienteering tu. Jadi untuk orienteering ni bagi seorang atlet tu dia tidak sama seperti maraton. Maraton ni means kita lari mengikut arah yang telah ditetapkan. Dia beritahu 15 km lagi, 10 lagi. Follow je. Macam orienteering ni tak. Orienteering ni dia kena ada fizikal, dia kena kuat, dia mental pun dia kena kuat. Sebab daripada satu checkpoint yang kita letak pada peta tu, bila dia sampai situ, dia kena fikir dah nak pergi ke checkpoint yang seterusnya. So dia kena kuat dalam masa yang samalah. Jadi setiap pandu arah tu dia akan menggunakan peta yang diberikan dan juga kompas yang dia akan bawa bersama. Dan hadiah yang menanti para pemenang, apa yang menjadikan cabaran itu berbaloi untuk mereka? Okey, untuk hadiah ni pula kita sediakan wang tunai lah. Okey, wang tunai kepada para peserta sendiri, kemudian pelang dan juga serta sijil yang akan disediakan kepada peserta. Sekarang ni setiap minggu kalau tengok di laman media sosial tu ada saja acara larian. Dan orienteering ni agak baru. Jadi kenapa pihak Poli pilih untuk orienteering dan bukan mengikut trend? Dia kalau di Malaysia ni dia tak berapa famous lagi sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok World Champion, Orienteering Champion berlaku di Finland 2008 dan sebagainya itu, memang dia dah menjadi suatu sukan yang top. Di mana dia menjadi satu acara tahunan, dan untuk tahun ni dijangka pada Julai next year punya. Tahun ni di mana? Di Denmark kita silap. So next year punya di Julai dijangka kan. Di mana kalau ikut penyertaan, memang program ini menjadi sambutan yang hangat di kalangan dia, macam atlet jugalah. Dan kita lihat di Politeknik, walaupun benda ni baru, tetapi dalam kita melahirkan graduate TVET yang berkualiti, kita mengimbangkan
antara akademik dan juga program-program co-curriculum. Di samping program lain, orientering ini satu pendedahan baru kepada pelajar politeknik khususnya yang memberi saingan macam saya sebut tadi lah oleh dua negara supaya mereka lebih tough. Okay. Dan bila tough maybe untuk next sukan lain tu rasa tak ada masalah lah. Sebab kita dalam bola sepak pun kita excellent. Ya. Dalam rugby pun excellent. So student yang produk daripada orientering ni maybe dia boleh pergi ke sukan rugby dan sebagainya. InsyaAllah. Bagaimana nilai-nilai dalam yang dipraktikkan dalam sukan orientering ini dapat diaplikasikan dalam urusan kehidupan mereka seharian dari segi analytical, ialah dari segi kemahiran untuk membuat analisa itu? Ya, kalau bagi macam tadi Tuan Haji cakap pun, kita macam pelajar-pelajar kita sendiri pun kita cuba imbangilah. Maknanya kalau peserta yang masuk tu sendiri sama ada dia bukan daripada politeknik sekalipun, daripada luar sekalipun. So kat sini kita kena balance lah. Maknanya kehidupan dia dengan sukan, aktiviti yang sihat lah. Secara tidak langsung bila dia menyertai sukan-sukan tak semestinya pun orientering ataupun sukan-sukan lain pun, so kat situ dia dapat mengimbangilah. Okay. Bagi macam orientering ni pula, sebab dia kena berfikir, maksudnya kena pergi satu arah ke satu arah. Okay. Jadi kalau dengan kehidupan seharian dia pula, maknanya dia kena ada setiap benda yang dia nak buat tu dia kena merancang nak pergi tujuan dia ke mana dia nak pergi selepas tu. Ya. Boleh saya tambah? Silakan. Kalau dalam AMI punya training, saya ingat pada tahun 1998 dulu, masa menghadiri khusus pegawai, salah satu task yang kami kena buat adalah orientering. Ya. 3 hari 2 malam kami diberi satu peta, yang peta tu tidak diberi kepada orang awam lah. Real punya peta daripada Google Map yang ada dia punya tanda-tanda, satu kompas. So dibagi attitude yang mana kita kena pergi dan kita akan pergi tanpa ada bekalan makanan. Wah, So 3 hari 2 malam di kawasan Valley Ipoh tu, kita masuk hutan sebagainya, dan di situlah ketakasan dan mental yang kuat untuk kita decide. Dan dia bagi checkpoint seterusnya bukan letak di tepi jalan tu, letak atas pokok, celah batu dan sebagainya. So bila kita tak ada teamwork, kita bergaduh. Betul ke sini, betul ke sana. So itulah pentingnya bagaimana toleransi, decision making, dia punya time management, lepas tu dia punya leadership skill. Dia boleh ikut tak bos dia. Kalau bos dia kata pergi kiri, dia boleh ikut tak. Inilah yang kita nak serapkan nilai-nilai murni yang soft skill kepada semua atlet dan juga terutamanya kepada pelajar kita politeknik seluruh Malaysia. Betul lah, bukan setakat mengikut sahaja, mereka perlu berfikir untuk diri sendiri. Pelajar seawal usia berapa? 17, 18? Kita untuk tahun ni kita buat kelainan, kita maksudnya mendapatkan bakat-bakat baru. Jadi kita bukakan pada sekolah. Jadi walaupun kategori dia tak samalah dengan yang dewasa lah. Yang dewasa. Tapi mereka ada satu sekolah. Jadi setakat ni kita buat 2 kategori. Satu kategori bagi sekolah rendah dan lagi satu kategori bagi sekolah menengah lah. Dan saya nak tambah sini, setakat ni penyertaan bagi yang antarabangsa ni, antara negara-negara daripada Eropah, kita ada daripada Sweden, Canada, kemudian kita juga ada daripada Finland, Norway, seperti yang kita lihat tu. Ini semua yang memang hardcore betul orientering. Itu semuanya hardcore semua. Dan kita juga pada Asia kita sendiri. Sebab Asia kita pun ramai daripada Japan, Hong Kong, China dan Taiwan. Kenapa dia orang mari ni? Sebabnya kita dapat menganjurkan 3 ranking. Satu world ranking event, sebab tu yang daripada hardcore ni akan datang, pro elite ni. Kemudian Asian ranking event, daripada Asian untuk ranking, dan juga national ranking event. Baik. Untuk rangkuman para penonton dan khususnya para peserta, Tuan Haji boleh berikan sedikit kata-kata semangat untuk mereka sebagai persiapan sebelum memulakan penglibatan mereka dalam orientering nanti. Kita berdoalah semoga program ini berjalan dengan lancar seperti rancang pada 4 hingga 10 Oktober nanti. Tidak ada apa-apa bahaya insya-Allah. Dan kepada mereka yang di luar sekitar Kuantan terutamanya, datanglah beramai-ramai ke Polisas untuk menyaksikan sukan baru dalam arena sukan di Malaysia ini. InsyaAllah kita akan terus majukan sukan orientering ini.
Tuan, silakan. Okey, daripada kami sebagai pihak penganjur, diharap lebih ramai lah akan menyertai sukan orientering ini. Pada kami sebagai penganjur sendiri pun, kita sebenarnya mengharapkan kita sebagai orang Malaysia sendiri, okey, kebetulan dah ada daripada Eropah, Asia ni, why not kita join untuk kita naikkan nama kita sebagai rakyat Malaysia lah, untuk bangunkan sukan Malaysia ni. Boleh praktis awal-awal ni. Tak payah pakai Waze. Cuma navigasikan jalan dan belajar dengan cuba mendalami peta dengan lebih teliti. Terima kasih kerana sedia bersama kami pagi ini.